Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Hari ini bersama dengan Cikgu Hafiz dalam kelas Pendidikan Kesihatan tahun 5. Pendidikan Kesihatan tahun 5. Okey murid-murid, pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan label makanan. Ingat lagi tak? Ni dia. Okey, kita akan belajar berkaitan dengan label makanan ni. So, pada hari ini, pada pembelajaran sebelum ni, kamu dah belajar berkaitan dengan kepentingan nutrien. Kan? 8.1.1.1 dan 8.1.2. So, pada hari ini, kita akan belajar berkaitan dengan 8.1.3 iaitu menganalisis maklumat nutrien yang terdapat pada label makanan. Okey, semua orang dah bersedia? Dia kena bersedia lah. Okey semua? So, apa kepentingan kita kena tahu label makanan? Kita kena tahu. Okey, kita kena tahu kandungan dan terjaminlah kesihatan. Jom kita baca sama-sama. Dalam buku kamu pun ada juga. Okey, kita baca sama-sama. Jadi, murid-murid, cikgu harap bersedialah. Tengok yang dekat atas tu. Okey, Encik Said sering mengingatkan anak-anaknya. Lily. Cikgu berbesar balik. Okey, yang mana boleh baca laju tu bacalah. Okey, Lily dan Julia agar membaca label pada bungkusan makanan sebelum membelinya. Label pada bungkusan makanan memberikan maklumat tentang kandungan nutrien yang terdapat dalam produk makanan tersebut. Jadi dia bila nak beli makanan ni, dia akan adalah label makanan yang perlu kita tengok. Tujuan label-label makanan ni sebenarnya ada. Kita nak tahu apa kandungan yang ada dalam makanan tersebut lah. Ada kan sebelum ni kamu dah buat nota kan, protein, karbohidrat, serat, lemak, kalsium, sebagainya lah. Apa semua yang terdapat dalam makanan, betul tak? Jadi label makanan ni dia akan nyatakan perkara-perkara tersebut. Berapa banyak ada dalam makanan tu. Jadi siapa yang nak kawan, nak kontrol, nak diet ke apa ke, kena tahu apa ada dalam makanan tu. Okey, kita tengok tu silabus si kumbang tu. Apakah kepentingan kebaikan membaca label pada bungkusan makanan? Apa dia kebaikan dia? Okey, cikgu duduk sini Okey, cuba tengok sebelah sana tu, yang atas tu. Ini ialah antara kebaikan-kebaikan dia lah. Kita tengok yang pertama ni, yang sini ni. Nampak? Mengetahui jenis nutrien yang terkandung dalam makanan tersebut. Mengetahui jenis nutrien. Kan? Betul tak? Ni yang kedua ni, yang ni. Mengetahui kualiti makanan berdasarkan bahan atau ramuan yang digunakan. Kadang-kadang kita tak tahu makanan apa yang kita guna tu kan. Jadi kita kena tahulah. Sebab tu pentingnya label makanan. Kamu ingat depa saja-saja ke kilang ni buat? Tak. Tujuan dia untuk menyampaikan maklumat dan sejauh manakah makanan itu berkhasiat untuk kita. Okey, yang ketiga yang bawah ni. Menjamin kualiti makanan berdasarkan tarikh luput yang dinyatakan. Tak semua makanan ni tahan lama. Dia ada tarikh luput. Jadi penting tau nak beli makanan, bahan-bahan makanan kita kena tahu tarikh luput supaya tidak berlaku pembaziran ataupun kita tak makan makanan yang dah luput. Kalau makan mungkin boleh dapat keracunan makanan ataupun masalah kesihatan yang lain. Okey, jadi kamu dapat ada 3. 1, 2, 3 kebaikan membaca label. Kat mana kau bisa tengok label makanan ni? Agak-agak lah. Kat mana? Mesti kat bungkusan macam roti gardenia, air kotak, air ting, tepung, gula. Gula ada gula. Cikgu tak pasti lah. Nanti kamu pergi tengok.
Cikgu tak pasti yang tu. Okey, jadi semua ada tentang orang kata maklumat dekat label tu. Okey. Okey, saya tahu roti ni. Okey, sekarang ni dia cerita tentang roti ni. Nampak? Roti Gardenia ke roti apa? Cap apa ni? Tak ada cap. Roti ni tak ada cap. Okey, kita tengok pakcik ni cakap apa ni. Okey, no. Kita tengok pakcik yang baju hijau ni cakap, saya tahu roti ini mengandungi gula dan garam. Pakcik baju hijau tu cakap, saya tahu roti ini mengandungi gula dan garam. Setelah membaca ramuan yang digunakan untuk membuat roti ini, oleh itu saya akan mengehadkan pengambilan bilangan roti pada setiap sajian. Okey, pakcik baju hijau ni dia dah tahu dalam ni ada gula, ada garam dalam roti tu. Jadi bila dia tahu apa kandungan yang ada dalam roti tu, tadi pakcik baju hijau tu kata apa? Dia nak mengehadkan pengambilan protein tu. Jadi dia takkan makan lebih lah. Mungkin dia ada kencing manis, dikurangkan makan roti tu. Dia tak makan lebih, dia tak makan banyak. Kalau makan banyak ni susah kan? Okey, tu pakcik baju hijau. Dia nak kurangkan makan roti sebab apa? Ada gula dan garam. Macam mana dia tahu? Sebab dia baca pada label makanan tu. Okey. Kita tengok kakak yang pakai baju kuning ni kata apa pula ni. Kita duduk sini ni. Tu. Cuba tengok sana. Saya sedang berusaha menurunkan berat badan. Roti ini mengandungi 29.2 gram karbohidrat dan 1.4 gram lemak bagi 2 keping roti. Kuantiti pengambilan makanan iaitu dengan mengehadkan sekeping roti pada setiap sajian. Okey, nampak kakak baju kuning ni kata apa? Kakak baju kuning tu dia melihat berkaitan dengan karbohidrat dan juga lemak bagi 2 keping roti. Nampak? Jadi bermaksud kakak yang pakai baju kuning tu dia sangat peka tentang karbohidrat yang diperlukan oleh badan, kan? Dan juga lemak. Kamu pun dah tengok kan kelas makanan, karbohidrat apa dia, lemak apa dia, kan? Jadi dia nak ambil tahu tentang tu, dia tahu. Dekat mana? Bagaimana kakak baju kuning tu tahu? Bagaimana? Dengan membaca label makanan. Itu pentingnya. Okey? Okey, jom kita tengok. Ni adik yang pakai baju merah jambu pula. Dia kata, okey, tengok situ. Saya aktif dan suka bersukan. Saya memerlukan lebih tenaga dan tulang yang kuat. Roti ini mengandungi nutrien yang saya perlukan, iaitu karbohidrat dan mineral. Mineral tu dia masukkan dalam kurungan kalsium. Saya boleh menambahkan bilangan keping roti untuk setiap sajian bagi menambahkan lebih banyak nutrien. Okey, kalau kamu lihat adik yang pakai baju merah jambu ni, ni kakak ni, adik ni, okey, adik ni dia nak ambil lebih. Dia nak makan roti lebih. Sebab apa? Dia perlukan kalsium, nutrien yang lebih. Sebab dia aktif sukan. Nampak? Saya aktif dan suka bersukan. Jadi, maksud kata sini, kepentingan membaca label ni sangat penting. Sebab kamu nak tahu apa nutrien yang ada dalam makanan. Kan? Jadi, bila kamu tahu nutrien apa yang nak ada dalam makanan ni, jadi kamu boleh susun jaga pemakanan kamu. Macam ni lah. Pakcik baju hijau ni dia nak makan sikit, dia hadkan. Kakak baju kuning tu nak makan sikit juga. Tapi yang baju warna pink tu dia nak makan banyak. Sebab apa? Dia orang sukan, perlukan kalsium, perlukan karbon yang banyak. Sebab aktiviti, bila dia buat aktiviti yang banyak, maka dia akan membakar lebih kalori. Gitu. Okey nah. Okey. Jadi kamu dapat faham berkaitan dengan label makanan. Ni contoh yang diberi melalui buku teks kamu lah. Tak apa, kita tengok satu-satu. Cikgu boleh berada di mana-mana.
It's okay, tepi ni boleh. Okey, ni tak apalah, roti. Itu cap roti, nampak nah? Ada cap roti, nama sebutan sebenar makanan roti. Nampak tu dia ada okey, kat sini kalau kau perasan, nampak tak kotak-kotak ni dia ada dua warna. Satu warna orange, satu warna hijau. Okey, kita tengok yang warna orange tu dulu. Apa maksud dia? Okey. Yang warna orange ni kat sini dia tunjukkan nama sebutan sebenar roti. Lepas tu yang tu dia sebut pelabelan makanan. Tu dialah. Cikgu pergi sana sini pula. Okey, kandungan yang orange lagi bawah tu nampak tu dekat situ. Ni dia ada senarai ramuan. Nampak tu atas ni. Tu dia ada tepung, dia ada susu, tepung tanpa lemak, lemak sayur mentega, gula pasir dan garam lagi. Ragi, bukan lagi. Lepas tu penyataan aditif mengandungi bahan pengawet yang dibenarkan. Lepas tu kat situ nampak tak arahan penyimpanan, simpan di tempat sejuk dan kering. Ada tarikh luput 4 Julai 2021. Boleh makan lagi. Tarikh luput bulan 7 2021. Murid-murid tahun depan, tahun 2022, mereka dah tak boleh dah makan roti ni. Jadi kamulah satu-satunya kumpulan yang boleh makan roti ni lagi. Lawaknya nah. Okey, lepas tu kat sini ada maklumat pengeluaran. Nampak tu, dikilangkan oleh ABC Sunia Berhad. Nombor 1 Jalan 123 Jalan Perindustrian EFG. Ni semua alamat tipu ni. Contoh-contoh. Okey. Ni kamu tengok ni yang warna orange ni sebenarnya penerangan untuk roti itulah, pelabelan dia kan. Tengok tu. Piawaian kepada produk yang bersih, baik dan suci, halal. Okey, nampak akuan pemakanan tinggi kalsium. Okey. Sekarang cikgu nak ajak kamu tengok yang warna hijau pula. Okey, yang warna hijau. Warna hijau kita tengok. Warna hijau ni dia lebih kepada nutrien yang kita kena ambil. Nutrien yang kamu dah buat nota nutrien tu kan. So nutrien yang kamu kena ambil tu kat situlah adanya. Okey. Dia tengok warna hijau yang first ni, yang pertama. Jumlah bagi 1 gram sajian ialah 60 gram, iaitu 2 keping. Nampak ni kat sini dia beritahu. Saiz hidangan 60 gram bagi 2 hidangan, bagi setiap bungkusan 7 serving. Jadi kamu tengok jumlah hidangan bagi satu bungkusan 7 hidangan, iaitu 14 keping. Ini ialah kandungan nutrien bagi setiap 2 keping roti. Kandungan nutrien bagi setiap 100 gram. Kamu nampak sini dia ada bagi tenaga, kalori. Jadi siapa yang diet ataupun nak menjaga pemakanan, ataupun dia ahli sukan ke, tak sukan ke, tak nak bagi badan naik ke kan, ataupun ada orang nak makan nak bagi berat, ada orang nak makan tapi nak kurus. Jadi apa yang kamu kena perhatikan ialah ni tu kalori tu, tenaga. Jadi kamu kena tahu berapa kalori kamu nak pakai. Lepas tu apa kandungan nutrien yang kamu nak. Macam sini karbohidrat, nampak? Karbohidrat dia kata untuk 2 keping roti, bagi jenama roti ni dia ada 29.2.2 gram. Protein pula, ni protein untuk 2 keping roti dia ada 5 gram. Banyak. Lemak 1.4 gram. Ni tengok ni hujung. Untuk 2 keping roti. Kalau yang kamu tengok sebelah sini, ni nampak yang sebelah ni, dia yang itu label untuk kiraan 100 gram. Ni dia tunjuk contoh roti lah. Roti. Cikgu pun ada contoh-contoh lain lagi. Sekejap kita tengok sama-sama lepas tu kandungan. Okey. Tak apa, kita tengok sama-sama contoh lain. Mana kamera cikgu? Okey, tak apa. Kita tengok contoh. Alamak. Okey, hello. Di mana? Okey, sekejap. Kita nak tengok contoh lain.
Nah, cara dia macam ni saja. Okey. Nampaklah. Noh, boleh noh. Okey, ni contoh lain. Cikgu buka kamera depan lah noh. Kamera ni dia tutup sat. Okey, kamu nampak nah. Di sini pun dah ada berkaitan dengan pemakanan lah. Kan? Ni cikgu tak tepi ni sat. Dia tak boleh pakai. Okey. Okey, kamu nampak dekat makanan ni apa nama ni? Mi sedap instant Korean spicy. Okey. Jadi kat sini dia ada label, nampak tu. Lemak jenuh. Lemak jenuh dia. Kan? So dia ada gula, nampak gula 5 gram natrium. Jadi semua ada. Kalau kamu tengok sini dia ada bagi tahu energi 390 kalori. Energi dari lemak 130. Sebenarnya ini ialah makanan kurang sihat lah. Nah. Sorry, cikgu tutup nama. Lagi kan kena saman lagi. Kan? Jadi ini ialah makanan 390 kalori. Okey, ni contoh lah, contoh kalau kamu tengok label. Okey. Sorry. Ini pula ini ialah Kewpie. Contoh Kewpie ni ialah mayonis Jepun lah. Okey, kat sini pun dia ada juga. Kamu boleh tengok nah. Ini dia. Okey, kalau kamu tengok kat situ ada energi. Nampak kan energi dia kan? 43 kalori. Ni 15 ml ni maksudnya lebih kurang secamca tau. Secamca. Okey, dia bagi protein banyak mana? Kita tengok protein 0.2, lemak 2.2 gram. Karbohidrat dia ada tak? Ada 5.3. Ni biasalah manufacture dia. Kamu tengok. Inilah maklumat label makanan ni. Okey, kita tunggu tengok satu lagi. Satu lagi apa ni? Contoh saji santan kelapa. Cikgu cuma tunjuk berdasarkan label depa saja. Mana label? Tu dia. Okey, kamu tengok. Okey, tu dia. 15 ml dia bagi 27 kalori. Tengok jumlah lemak 2.7. Kan? 2.7. Lepas tu tengoklah tu. Dia lemak pula banyak jenis dalam tu. Protein 0.2. Jadi semuanya ada kat sini lah. Ni ada tarikh luput dah. Ada tarikh luput tu, nampak? Tu dia. MFG tu manufactured. Dia buat bila? Dia buat 17 bulan 11. Dia baca terbalik tau. 17 bulan 11. 20. Ni manufactured ni maksudnya tarikh dikilangkan. Pada jam 16:32 40 saat. Dia detail dengan masa sekali. Ni penting label. Yang atas ni barulah guna sebelum. Guna sebelum 18 hari bulan 5 tahun 2022. Lama lagi santan ni boleh simpan lagi setahun. Santan saji. Okey. Begitulah kisahnya. Murid-murid. Kejap nah. Kita main balik. Okey. Jadi macam tu lah kita nak baca label makanan. Faham tak? Tadi tu cikgu tunjuk dah satu kamera berkaitan makanan mi segera, santan, kan? Kamu boleh tengok sini. Lepas tu ada Kewpie. Sebenarnya cikgu ada satu lagi ni. Tak apalah, yang ni kamu boleh pergi kat kedai ke ataupun ada kat rumah ke, kamu tengoklah label dia kat sini. Kan? Tak apa, cukup cikgu tunjuk 3 saja. Yang lain tu kamu boleh cari sendirilah. Nanti kalau cikgu tunjuk banyak-banyak kan boleh buka kedai runcit pula kat sini kan. Okey. Okey murid-murid. Tada, kita ada soalan yang ni ada dekat buku teks kamu sebenarnya ni. Kan, jawab semua soalan di bawah dengan betulnya. Okey guys. So betulnya ayam tu daging putih. Daging putih sumber apa?
Buka balik nota yang dah buat tu. Tengok balik apa nama tu, piramid makanan. Piramid makanan. Piramid makanan ayam tu sumber apa, cikgu tak nak bagi tahu, cari sendiri. Kat situ B tu nampak tu. Ni atas ni. Apa dia ni? Nasi sumber apa? Tak tahu, tibai. Allah. Sana. Nasi sumber. Jawab sendiri. Cikgu nak kamu jawab dah, tulis dalam buku tu. Gambar tu ikut suka lah. Kamu nak lukis ke, kamu nak photostat ke, buatlah macam mana pun, cikgu tak kisah. Yang penting cikgu nak jawapan tu ada. Okey, buah kiwi tu sumber apa, cik? Nyatakan satu nutrien terkandung dalam makanan di bawah. Buahan sumber apa? Tu buah kiwi. Sini masam sikit. Cari. Okey, tadi hari ni kita dah tengok berkaitan dengan apakah maklumat penting yang kamu peroleh daripada label makanan. Apa yang penting daripada label makanan? Ingat tak apa penting? Buka balik yang tadi tu. Ni kamu cari apa yang penting ni. Ada tarikh luput ke, sumber apa nutrien ke. Carilah, cikgu nak 5. Pandai-pandai hidup. Cikgu abang dah. Cikgu abang satu tang gambar tu. Cari apa pentingnya label makanan tu. Lepas tu jawab soalan ni. Jawab dalam buku tu lah yang kamu buat nota nutrien yang minggu lepas kan. Jawab. Okey. Soalan senang je, jangan takut. Cana. Okey guys. Yang ni tulis kepentingan nutrien terkandung dalam makanan ditandakan pada gambar di bawah. Jadi sebenarnya dia punya ni, dia berkaitan dengan kelas-kelas nutrien lah. Cuma kamu kena tahu lah pisang tu bagi nutrien apa dekat kita. Daging tu bagi nutrien apa kan. Kentang, tomato, macam daging dia bagi protein. Cikgu bagi 1 dah cukup. Kamu carilah pisang yang kamu buat nota-nota tu, kamu tahu kan. Kalau nak senang lagi, kamu boleh Google terus apakah nutrien yang terkandung dalam pisang. Dapat jawapan terus, tulis apakah nutrien terkandung dalam daging. Ni kerja kamu kena carilah. Kalau cikgu bagi jawapan semua, lepas tu kamu nak buat apa kan. Cari perlahan-lahan. Okey, so setakat itu kelas kita untuk berkaitan dengan kepentingan label. Ni menganalisis menganalisis maklumat nutrien yang terdapat pada label makanan. Okey. Cikgu tak apa, cukup lah tugasan kamu untuk itu. Untuk akan datang, cikgu harap kamu gunalah ilmu pendidikan kesihatan ni. Kamu boleh tengoklah label makanan, nutrien apa yang kamu nak. Okey, sebelum kelas kita tamat, cikgu nak kongsi satu perkara. Ini contoh label-label makanan. Mana dia? Okey. Tada. Masuk dah. Ni cikgu syok sendiri. Okey. Contoh dalam ni kita ada makanan. Kamu tengok sendiri. Kita tengok contoh makanan, resepi. Mana dia pergi ni? Sekejap. Cikgu tengah cari makanan-makanan apa yang ada, boleh kongsi dengan kamu. Tu dia. Kita ada banyak makanan. Kalau dalam ni contohnya kita tengok spicy tuna wrap ni. Contoh. Kan? Nampak tu. Dia dah bagi dah. Okay. Spicy tuna wrap yang sedap ni sebanyak 340 kalori. Kamu tengok sini pun dia dah bagi dah ni. Tu. Carbs tu maksud ni. Yang ni 31.6 tu gram tu ialah karbohidrat. Dia tulis bahasa Inggeris ni, tak apa. Lemak. Ni dia. 10.3 gram. 10.3 lah. Lemak. Kat sini ni bawah-bawah ni, nampak ni bawah ni. Bawah ni. Tu dia. Ini protein, 30 gram protein. Jadi adalah ni dia punya resepi. Kita tak pernah nak buat resepi, cuma cikgu nak tunjuk sini kandungan-kandungan tu lah, nampak. Kandungan-kandungan dia tu daripada makanan ni. Sedap kan.
Jadi itu sajalah. Jadi apa pun kamu makan, kat sini dia just label macam tu saja. Butterscotch black bean chili. No? Kat sini pun ada. Nampak? Ada 40 gram karbohidrat, 2.5 gram lemak, 10.5 protein. Yang ni ialah butternut squash black bean chili. Amboi. Macam nak makan kan tak? Okay, cuma cikgu nak cakap sini berkaitan dengan label makanan. Label makanan ni kalau kamu pakai aplikasi ni lah kan. Jadi banyak. Okay, contohnya kalau kat sini, kalau kamu tengok ini apa yang cikgu makan lah. Okay, dalam cikgu makan ni kamu tengok dekat sini pun dah ada label sebenarnya. Label ni penting untuk orang nak jaga makanan, nak jaga diet, nak kurus. Kalau kamu rasa kamu gemuk nak kurus boleh. Kalau kamu rasa kamu kurus kamu nak gemuk pun boleh, tak ada masalah. Kamu cuma perlu baca label makanan. Kamu kena tahu apa nutrien yang kamu nak makan. Okay, contoh macam ni cikgu makan breakfast ni, wrap telur cheese. Nampak yang bawah tu, wrap telur cheese. Dekat sini dia kalori total dia 289. Ada karbohidrat 28 je, lemak 12, protein 15, sodium ni miligram lah cik, bukannya gram tu banyak. 542 gram. Lepas tu fat dia sugar tu sugar 2 gram sahaja. Gula lah 2 gram, sikit saja cikgu ambil, cikgu tak ambil banyak. Jadi ni contoh label-label makanan lah. Tak apa kamu yang penting dengan sistem ni tak penting pun. Yang penting ialah pembelajaran kamu tahu apa kepentingan membaca label makanan. Yang ni yang penting. Bila kamu dah tahu ilmu berkaitan dengan label makanan ni, kamu boleh susunlah jadual pemakanan kamu. Okey, cikgu harap selesai setakat ini kelas kita. Jadi buat tugasan dan hantar kepada cikgu. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.